Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah seperti mana yang telah dijanjikan, pada malam ini akan diadakan ceramah khas bicara mufti, khususnya mufti wilayah Persekutuan. Bicara mufti pada malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Mufti Sahibus Samahah Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti wilayah Persekutuan. Dan pada program pada malam ini akan dimoderatorkan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani, Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Jadi dijemput kepada yang berbahagia Sahibus Samahah Mufti dan juga yang berbahagia Ustaz Radhi untuk duduk di bahagian hadapan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengikuti ceramah khas bicara mufti pada malam ini dengan tajuk iaitu anda tanya, insya-Allah mufti akan menjawabnya. Jadi dipersilakan kepada yang berbahagia Ustaz Radhi untuk memimpin majlis pada malam ini. Persilakan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Saufi yang saya hormati, Barisan Jawatankuasa Masjid At-Taqwa Teman-Tuan Dr. Ismail, dan seterusnya yang saya kasihi muslimin dan muslimat sidang jemaah Masjid At-Taqwa, Teman-Tuan Dr. Ismail ini. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah inayah Allah, dapat sekali lagi kita pada malam yang berbahagia, malam Jumaat ini, malam yang penuh dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersama-sama mengimarahkan rumah Allah taala ini dengan solat jemaahnya. Dan kemudian juga insya-Allah di antara ruangan maghrib isyak kita pada malam ini, alhamdulillah bertuah beruntungnya kita untuk kita pada malam ini dapat bersama-sama dengan seorang individu yang kita boleh istilahkan sangat penting di wilayah Persekutuan ini, yang menduduki jawatan yang utama juga di wilayah Persekutuan ini, sebagai mufti di wilayah Persekutuan ini. Jadi alhamdulillah, sebelum saya dengan lebih lanjut lagi untuk kita meneruskan bicara mufti kita pada malam ini, pertamanya saya mengalu-alukan jugalah kedatangan Sahibus Samahah Dr. Luqman bin Abdullah untuk bersama kita pada malam ini. Terima kasih Doktor. Dan juga suka untuk saya secara ringkas, sebab kita pada malam ini ruangan masa kita tersangat-sangat terhad, tersangat terhad. Ruangan kita ada cuma di antara maghrib dan juga isyak, kok mungkin ada lebih pun sikit sahaja. Jadi secara ringkas sahaja, kok mungkin ada yang ingin mengenali secara ringkas juga siapakah Sahibus Samahah kita ini, yang mana beliau merupakan seorang pensyarah pada satu masa dulu, pensyarah di Universiti Malaya, yang mana beliau ini dilahirkan pada tahun 1969 di Pondok Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Sekolah Menengah Agama Arab Pasir Mas, kemudian meneruskan sarjana mudanya di Universiti Malaya, kemudian dilanjutkan lagi peringkat sarjananya di Universiti Islam Antarabangsa, dan peringkat doktor falsafahnya di Scotland dalam bidang yakni undang-undang harta Islam. Dan beliau juga merupakan ketua ahli jawatankuasa Lajnah Tarjih Persatuan Ulama Malaysia. Itu secara ringkaslah berkaitan Sahibus Samahah mufti kita pada malam ini, untuk kita bersama-sama pada malam ini membicarakan suatu persoalan ataupun topik yang saya suka istilahkan umum sahaja,
untuk kita sama-sama menambah pengetahuan kita mudah-mudahan insya-Allah. Dan juga selain daripada latar belakang pendidikan secara formal yang saya nyatakan secara ringkas sebentar tadi, istimewa juga Sahibus Samahah mufti kita ini juga mendapat pendidikan secara tidak formal, iaitu pengajian kitab turath, menerusi pondok, yang mana beliau juga merupakan anak kepada salah seorang tuan guru yang terkenal juga di Kelantan, iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah. Ya, itu sedikit secara ringkaslah latar belakang akademik dan juga latar belakang keluarga beliau secara ringkas sahaja. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa itu sahaja, sekadar untuk pengenalan, untuk kita mengenal mufti kita secara ringkas. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi kenal secara ringkas je, rasa cukuplah untuk pada malam ini. Dan untuk kita tidak membuangkan masa sahaja pada malam ini, kita akan ada sesi saya bertanya dan juga mufti menjawab. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan mungkin bersama saya pada malam ini juga ada soalan-soalan yang sempat juga kita dapatkan daripada jemaah. Jadi saya akan bacakan sahaja. Jadi untuk pada malam ini kita tidak membuka ruang lah, memandangkan masa kita yang tersangat-sangat terhad pada malam. Baik, jadi untuk yang pertamanya ni doktor, saya suka untuk bertanya, sebab baru ni ada viral juga berkaitan adanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang secara mudah dipahaminya melarang kita ini solat dalam keadaan mulut ditutup. Ada hadis Rasul viral, muslimin dan rahmati Allah. Jadi sedangkan kita hari ini rata-rata tempat semayang bertopeng belaka, kan? Jadi daripada hadis itu, apa sebenarnya hukum dan bagaimana yang konteks kita pada hari ini? Dan juga mungkin kod doktor boleh sentuh juga berkaitan penjarakan soft kita hari ini pun bagaimana pada sudut pandang yang kita boleh ambil sedikit pengajaran mudah-mudahan insya-Allah. Fadhil tafadhal doktor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Terima kasih sahabat saya Ustaz Radi selaku penanya pada malam ini, barisan ahli pimpinan Masjid At-Taqwa Titidai. Kali pertama saya sampai di masjid ini. Muslimin dan muslimat ahli jemaah yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah dapat saya bersama-sama pada malam ini dalam program di sini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, saya sendiri dan semua yang hadir. Persoalan yang ditanya kita pun masa tak banyak yang ada, yang berkait dengan menutup muka semasa waktu solat. Memang ada hadis Rasulullah SAW yang cukup jelas. Naha Rasulullah SAW anis sadli fis salati wa an yughtiya ar-rajulu fahu. Rasulullah melarang daripada seseorang itu as-sadli fis salah. As-sadli fis salah, antara makna as-sadli fis salah al-isbal, melabuhkan pakaian sampai ke tanah, dan juga seorang itu menutup mukanya. Jadi larangan dalam hadis ini dinyatakan oleh para fuqaha sebagai larangan yang bermaksud makruh, bukannya haram, dan dia tidak melibatkan batal solat. Dalam larangan makruh ini adalah dalam keadaan larangan biasa. Dalam keadaan kita tidak ada apa-apa keperluan, maka makruh hukumnya kita menutup muka sebagaimana menutup mulut, sebagaimana kita dah buat sekarang pakai mask sekarang ni. Tapi konteks yang kita ada sekarang ini bukan dalam konteks makruh itu, kerana kita lakukan sesuatu perkara itu kerana ada sebab.
Hatta para ulama juga ada menyebutkan tentang seorang wanita, seorang perempuan, dia semasa solatnya makruh kalau ditutup muka, niqab dia panggil, itu makruh juga. Tetapi kalau sekiranya ada di sana orang lelaki ajnabi yang memandang padanya, ada keperluan, maka di ketika itu dia perlu tidak makruh lagi menutup mukanya. Artinya tutup muka, larangan menutup muka semasa solat betul makruh dalam keadaan biasa. Dalam keadaan kita tidak ada apa-apa keperluan, maka memang makruh hukumnya. Tapi dalam keadaan sekarang kita masih lagi dalam suasana PKP yang tertakluk kepada SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan, yang tentunya juga berasaskan kepada ada risiko tertentu yang kalau kita buka mungkin ada risiko. Jadi dari pihak sudut pandang otoriti agama, memang kami berbincang dalam hal ini apabila nak buat sesuatu SOP, dan pihak mufti-mufti dijemput untuk memberi pandangan. Dan pada masa PKPP ini kita telah bersidang beberapa kali mufti-mufti yang disebut sebagai muzakarah, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam, yang mana keahliannya daripada seluruh semua mufti dan juga beberapa keahlian yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Ini kami berbincang tentang SOP yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh Majlis Keselamatan MKN. Jadi oleh kerana data yang kami dibentangkan, risiko yang kami dimaklumkan tentang penularan penyakit ini, maka antara perkara yang sangat perlu dilaksanakan ialah satunya penjarakan sosial. Artinya dijarakkan kedudukan bukan sahaja semasa solat, tetapi juga dalam masa-masa yang lain diminta untuk dilakukan penjarakan sosial. Dan termasuk jugalah dalam memakai pelitup muka. Bukan sahaja semasa kita solat, tetapi semasa kita keluar ke pasar dan sebagainya juga termasuk perlu ditutup mukanya bagi mengurangkan risiko rantaian penularan rantaian COVID-19. Cuma yang dipersoalkan, kenapa kita tengok di luar sana orang tak pakai? Itu soal orang tak pakai, bukan soal keperluan. Risiko tetap ada. The risk is there. Dia memang ada. Jadi peranan SOP ini, tujuan SOP itu dibuat dalam bentuk begitu untuk minimizkan risiko berkenaan. Jadi kalau kita boleh minimizkan risiko, maka ketika itu kita membantu kepada pengurangan kes COVID-19. Itu asasnya yang perlu kita fahami. Dan ini termasuk juga dalam semasa kita berada dalam masjid, semasa kita solat, dan antara pelitup muka dan juga penjarakan dan antara kedudukan dalam saf dan sebagainya. Jadi sama juga kedudukan dalam saf pun kita duduk jauh-jauh dalam tiga kaki, 1 meter lebih kurang begitu. Kalau yang afdal memang kita disuruh supaya merapatkan saf. Itu memang ada hadis rapatkan saf masa nak solat, kerana di celah-celah saf itu kalau kita tak rapat ada syaitan dan sebagainya, disebut dalam hadis begitu. Itu memang dalam keadaan biasa. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh pun para ulama menyebutkan ada ketikanya jarak saf itu boleh dijarakkan. Kedudukan itu apabila ada keperluan. Contoh ada tiang ke tengah, memang kena jarak saf. Ada tiang nak rapat macam mana manusia? Sebab ada tiang. Jadi keperluan itu diambil kira. Kita buat masjid ada tempat nak letak tong dan sebagainya, maka akan berlaku penjarakan ketika itu keperluan. Jadi semasa kita membuat masjid dalam bentuk begitu, tiang dan sebagainya diletak, tempat letak Quran dan sebagainya, dan tentu ada penjarakan ketika itu dimaafkan, tak termasuk dalam kita mengabaikan hadis Rasulullah SAW supaya kita merapatkan saf dalam solat. Jadi ini yang perlu kita fahami dan perlu kita ambil cakna dalam bab menutup muka semasa solat. Betul dia makruh, tetapi dalam keadaan biasa. Dalam keadaan sekarang, hukum makruh itu tidak dalam konteksnya, sebab kita lakukannya ada keperluan.
Ada juga saya tengok yang menghantar dalam WhatsApp lah, kita dalam WhatsApp group macam-macam sekarang yang mencadangkan katanya semasa solat dibuka, selepas solat ditutup. Itu masih dalam keputusan diri masing-masing. Kalau dia rasa nak buka, bagi dia itu lebih selesa untuk dia, tapi dia menyalahi SOP. SOP tetap dia perlu tutup semasa solat, dan bukan semata-mata semasa solat, selepas solat pun masa dia nak keluar dan sebagainya, dia juga masih perlu menutup muka. Kalau dia nak buka, itu keputusan dia sendiri. SOP tetap SOP, dan selagi mana kita akur kepada SOP berkenaan, maka kita sebenarnya telah bekerjasama dalam usaha untuk memutuskan qaul ini. Kenapa kita tidak tengok dalam konteks wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bekerjasama dalam perkara baik. Ini perkara baik, kita cuba minimaliskan risiko penularan rangkaian COVID-19. Kita bersama-sama itu, ini masuk dalam bab al-birri wat taqwa. Sebab kalau semua orang tak ambil cakna tentang SOP, kita akan menghadapi risiko yang tinggi. Jadi keputusan itu di tangan kita. Sama ada kita nak bersama-sama secara kolektif dalam menguruskan suasana kita hadapi sekarang ini, ataupun kita mengambil sikap pentingkan diri sendiri dan tidak mau mengambil secara kolektif tentang SOP ini. Jadi dalam bab sembahyang, dalam bab di luar sembahyang pun sama. Dia tidaklah bukan kerana di waktu solat saja, di luar pun SOP-nya tetap sama. Kita pergi pasar tani pagi Ahad pun itulah SOP-nya. Penjarakan kena buat, pelitup muka kena pakai. Dan sehinggalah ada keputusan daripada autoriti bahawasanya kita telah selamat daripada penularan ini, maka ketika itu baru kita akan tengok balik SOP yang kita laksanakan sekarang ini. Jadi itulah penjelasan yang saya boleh kongsi dengan hadirin semua. Mudah-mudahan ya sedikit sebanyak dapat merungkaikan persoalan tentang hadis yang melarang menutup mulut semasa sembahyang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Sahibus Samahah. Rasanya clear. Hukum asal makruh. Tetapi dalam situasi kita sekarang ini, hukum tersebut terangkat kerana adanya kemudaratan yang boleh mendatang. Baik. Cuma saya nak panjang sikit soalan sebab perkara ni berlaku di tempat saya sebenarnya. Kalau tak tahulah, kalau sidang jemaah ada terperasan duk viral juga di media sosial, ada orang semayang di Putrajaya tu, kat Masjid Besi tu, berapa beranak ya? 3 beranak rasanya, semayang kat tepi. Sebab kami di Masjid Besi, kanak-kanak memang kita tak beri. Jadi adalah kira macam parent yang macam persoalkan jugalah. Sedangkan supermarket boleh je pergi, kan? Supermarket boleh je pergi, kedai mamak boleh je pergi, kan? Alih-alih bila part masjid tak boleh pula, kan? Jadi kot mungkin doktor boleh disikit lah kot untuk kita bersama, insya-Allah. Saya sambung yang tadi juga lah, isu yang sama lah tentang saya pun tengok yang diwarakan itu. Dia masalah sekarang ni isunya isu SOP yang ditetapkan untuk minimaliskan risiko, itu saja. Jadi kalau kita nak banding antara masjid dengan kedai kopi dengan restoran, memang kita boleh banding. Kenapa di masjid tak boleh masuk, kenapa restoran kita boleh masuk. Tapi adakah kita digalakkan untuk masuk restoran tanpa sebab? Kita juga tak digalakkan. Adakah kita larang orang masuk masjid dengan SOP tertentulah, bukan larang terus. Bukan bermaksud kita menggalakkan orang pergi kedai kopi, pergi masuk restoran. Bukan itu maksudnya. Larangan tetap larangan. Kalau perlu, pergilah ke kedai kopi, pergilah ke restoran. Tapi kalau tak perlu, kita juga tetap melarang pergi ke tempat-tempat berkenaan. Jadi persepsi kita, perspektif kita berikan kepada SOP ini sudah kadang-kadang sudah lari ataupun sudah tidak tepat dengan perkara sebenarnya. Isu dia penjarakan sosial, itu saja. Dan kalau tak perlu keluar, jangan keluar daripada rumah. Jadi kalau nak bawa anak pergi kedai kopi, tak perlu, jangan bawa anak. Kalau ke shopping complex, kalau tak perlu bawa anak.
cukup dengan orang ahli ketua keluarga saja. Jadi itu tetap. Jadi selagi mana kita minimizekan, kita melakukan perkara-perkara tadi, kita telah meminimalkan risiko itu. Itu kita perlu. Kita ada tahap risiko ni, ada tinggi, ada rendah. Jadi selagi kita sejauh mana kita akur kepada SOP, maka itulah kita telah minimizekan risiko. Ini perspektif yang sepatutnya kita tengok kepada sama ada larangan masuk masjid ataupun larangan ke semua tempat. Memang tak puas hati, saya pun tak puas hati sebenarnya. Ialah kita sebagai yang selalu pergi masjid, tak selalu, ialah macam tuan-tuan semua ahli jemaah selalu pergi masjid, tiba-tiba ada sekatan, biasa bawa anak dan sebagainya, tiba-tiba ada sekatan, tentu kata rasa tak selesa dan rasa nak memberontak dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dari perspektif lain pula, iaitu kita perlu bertahun, kita perlu sama-sama akur dan secara collectively kita ambil cakna tentang SOP ini, maka itulah yang sepatutnya kita laksanakan. Kalau perlu kita bawa anak ke masjid, tak bawa anak ke masjid. Dan jangan bawa anak ke kedai kopi. Jangan bawa anak ke restoran kalau tak perlu, beli bungkus bawa balik. Jadi kenapa kita tengok larangan itu kepada masjid saja? Tempat lain pun kita larang, bukan kita suruh pergi. Sebab SOP itu sama saja. Mas dengan penjarakan. Jadi kita letak satu level lah. Kita letak satu level, itu asalnya ialah SOP, pakai mas, penjarakan, dan tak digalakkan kita bawa keluar anak-anak ke tempat-tempat yang tak sepatut kita bawa, kecuali kalau ada keperluan. Kalau nak pergi beli barang anak, kena bawa anak ke kedai. Nak pergi tempah baju anak, kena bawa anak sebab nak ukur baju kat badan itu ada keperluan. Tapi kalau tak ada keperluan, jadi kita elakkan daripada bawa keluar anak-anak yang di bawah umur ni, kerana risikonya masih ada selagi kita tidak ada satu keadaan yang cukup selamat dan MKN tidak mengisytiharkan kita selamat daripada wabak ini, maka selagi itulah kita akan berada dalam norma baru ini, SOP baru ini. Kita panggil norma baru, norma yang terpaksa kita laksanakan hasil daripada berlakunya satu perkara yang kita semua tidak mahu. Kerajaan tak nak, saya pun tidak nak, tuan-tuan pun tak nak, tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil ujian ini secara bersama dan kita sama-sama tempuhi suasana ini secara bersama, dan kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dibebaskan daripada wabak ini. Kita bukan sahaja diuji dalam bab nak bawa anak masuk masjid, kita juga diuji tunaikan haji pun tak dapat yang baru ni. Itu satu ujian sangat besar kepada umat Islam di seluruh dunia. Mana pernah berlaku. Adalah dalam sejarah, saya baca dalam sejarah, dia kata pernah ada 40 kali ditunda haji kerana sebab-sebab tertentu, banjir, perang dan sebagainya. Dan berlaku juga pada masa kita sekarang ini. Itu satu ujian besar. Tapi kita bukannya kita nak benda itu. Jadi bila kita nak benda itu dan orang lain pun tak nak, siapa pun tak nak, maka kita sama-sama hadapinya secara bersama. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersabar dalam menghadapi suasana yang kita sama-sama tak nak ini. Dan di sana ada banyak pula kita, kalau kita nak tengok dari sudut yang baik, ada juga diajar di sana doa-doa untuk kita baca, macam doa Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyid asqam. Sebelum ni kita tak baca pun doa tu, sekarang kita ingat dengan sendiri, hari-hari keluar TV, radio, orang doa hantar ke WhatsApp, akhirnya kita ingat satu doa yang tak pernah kita baca pun sebelum daripada ini. Jadi ini pun satu kebaikan. Cuma walau bagaimanapun, saya juga ingin berkongsi, ada juga aspek yang kita rasa perlu kita perhatikan juga dalam bab COVID-19 ini. Walaupun kita berada dalam norma yang baru, tapi jangan sampai masjid tak penuh. Masjid tetap kena ada, tapi dengan penjarakan. Sebab kita juga tak nak dengan penjarakan ini, hari Jumaat masjid tak penuh. Masa sebelum ini tanpa penjarakan kita penuh, masa sekarang ni dengan penjarakan pun tak penuh. Sebab manusia menjadi leka, menjadi biasa berada norma baru, akhirnya dia tak berusaha pun pergi masjid untuk menunaikan tanggungjawabnya. Itu tak boleh.
Sebab fardu ain tetap fardu ain. Cuma dia diuzurkan kerana ada masalah, tapi usaha untuk melaksanakan solat jemaah tetap perlu dia usahakan supaya dia termasuk dalam golongan orang yang cuba melaksanakan kewajipannya tapi tak dapat kerana mungkin SOP tertentu dah penuh dan sebagainya. Jadi ini juga satu aspek yang kita juga perlu lihat, dan kami sebenarnya ada bincang juga dari peringkat pejabat mufti bagaimana nak gerakkan usaha motivate balik masyarakat kita ni supaya cakna dengan masjid, cakna dengan ibadat dan sebagainya. Kalau ditakdirkan dia tak dapatkan masjid, maka dia boleh buat di rumah yang sesuai dengan keadaan yang di rumah. Semaya jemaah boleh buat di rumah, tak ada masalah. Dan dalam keadaan sekarang semaya jemaah SOP membenarkan hadir semaya jemaah dengan SOP yang telah ditentukan, sebab dengan SOP itu dia dapat kawal keadaan risiko yang kita hadapi sekarang. Jadi ada 2-3 perkara lah yang perlu kita tengok. Di samping kita nak penjarakan itu dilaksanakan, SOP dilaksanakan, kita juga nak norma baru ini tidak menghalang dan tidak melemahkan semangat dan tidak mengurangkan keprihatinan kita kepada melaksanakan ibadat-ibadat yang selalu kita laksanakan. Baik, jelaslah tu. Sebab dia menjadi apa ya, khusus macam saya sendiri lah, mungkin saya tahu di situasi di sini bagaimana. Bila viral benda macam itu, jadi macam-macam lah suara di media sosial ni duk menghentam tom duk kata gitu, kata gini, macam-macam lah yang menghentam institusi. Kalau konteks saya Masjid Besi tadi, Masjid Besi, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini kan. Jadi mungkin dengan sedikit pencerahan yang diberi oleh pihak yang berbagai sahibat samaha tadi, sekurang-kurangnya dapat membantu juga kita sebagai orang yang saya istilahkan ada ilmu, boleh membantu sama untuk memberi pencerahan tentang situasi yang kita ada. Dan bercerita pasal norma baharu juga muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Ya, macam saya dan juga mungkin Saibus Samaha dan juga sahabat-sahabat yang mungkin ada di sini yang ada buat ceramah di Masjid Surau. Macam sekarang ni kan, masing-masing pakai emas. Macam saya yang ada juga sekali-sekala berceramah ni, bila tengok jemaah pakai emas ni, kita tak selesa juga sebenarnya. Kan? Kita tak tahu, mulut tak nampak kan? Tak tahu jemaah ni suka ke apa ke, masing-masing bertopeng belaka kan. Jadi itu pun satu norma baharu. Ustaz-ustaz khususnya terpaksa adapt, terpaksa terima situasi itu. Cuma tengok mata je lah, klip. Lepas tu klip tak buka-buka lagi dah. Pun ada juga muslimin yang dirahmati Allah. Ya, baik. Jadi bercerita pasal solat dan beberapa perkara berkait tadi, saya ingat saya cuba nak lompat sikit kepada satu juga persoalan yang pada saya yang patut juga kita faham secara bersama, sekurang-kurangnya secara ringkas pun cukuplah. Sebab pada saya ini satu perkara yang boleh menggugat akidah, boleh menggugat iman. Ya, yang mana pada hari ini kita juga memikirkan ataupun melihat juga satu perkara berkaitan pemikiran yang ada dalam masyarakat, iaitu berkaitan pemikiran liberal. Muslimin yang dirahmati Allah. Kan, satu pemikiran liberal. Ya, sebab kadang-kadang pemikiran liberal ini tadi dia seolah-olah menampakkan kecerdikan. Sebab seolah-olah seorang itu boleh berfikir kan, dia fikir gitu, fikir gini dan sebagainya. Jadi kok mungkin Saibus Samaha boleh berikan sedikit pencerahan kepada kita secara ringkas, liberal tu apa sebenarnya, dan adakah ianya satu perkara yang mesti kita elakkan diri kita daripada terjebak dengan pemikiran liberal tersebut? Apakah ia ini dah tersasar daripada landasan Islam yang sebenar? Kok mungkin Saibus Samaha boleh jelaskan secara ringkas, insya-Allah. Liberal ni cerita panjang sebenarnya, kalau nak dihuraikan. Cuma secara, dan dia lahir daripada gereja dulu asal, gereja tembungan antara padri dengan pemerintahan pada masa itulah, dalam abad-abad ke-16 Masihi, ke-15, 16 Masihi lagi. Cuma perkembangannya itu dilihat pada akhir-akhir ini dalam bentuk telah menular
ke dalam kalangan umat Islam. Apabila ada di kalangan umat Islam cuba membebaskan diri daripada ikatan yang bersifat pentafsiran kepada nas, kepada wahyu, dan mau melihat wahyu dari perspektif kebebasan, bukan lagi diikat dengan kaedah-kaedah dalam memahami wahyu. Kalau kita perkataan liberal tu sendiri, kalau dalam kepada Britannica, kita nak mudah faham, dia kata liberalism ni liberalism is a creed, philosophy and a movement committed to a freedom as a method and policy. Itu takrif dalam Britannica. Encyclopedia Britannica, biasa Encyclopedia Britannica ni yang kita jadi tujukan kepada nak tengok apa perkara. Maknanya dia creed, satu akidah, satu filosofi, falsafah, and a movement, satu gerakan. Memang dia satu gerakan. Committed untuk kebebasan. Committed to a freedom. Kebebasan sebagai satu method dan satu polisi. Mana method yang dia guna pun berdasarkan kebebasan, polisi pun polisi yang bebas. Ini dia adalah akidah, dia adalah falsafah, dia adalah gerakan. Artinya dia satu perkara yang sangat tersusun, berasal daripada satu pemikiran, dan ada gerakannya dan ada cara dia yang dia gunakan untuk menularkan pemikiran liberal itu. Tapi dalam kita punya itu kalau dalam dunia Kristian, dan itulah yang dibawa pemikirannya dan terpengaruh oleh ramai di kalangan orang Islam, dan yang kita bimbang generasi muda pun mulai berjinak dengan liberalism ini, dan dia cuba putuskan daripada wahyu, dan itu akan bawa kepada pluralism. Akhirnya timur semua agama adalah sama. Sebab itu saya dalam bab ini saya selalu tekankan, ialah sebagai seorang dalam bidang agama lah, dalam bidang agama kita selalu tekankan bahawasanya kita ada wahyu iaitu Quran yang diturunkan kepada manusia untuk manusia ini amalkan dalam kehidupan ini, dan kita ada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentafsirkan dan mensyarahkan wahyu tadi. Sebab kalau tak ada Rasul, nescaya kita tak tahu, tak ada panduan. Quran turun, siapa yang syarahkan Quran? Siapa yang tunjuk pelaksanaannya? Maka Rasulullah SAW. Rasulullah dah tak ada, tapi Rasul tinggalkan para sahabat yang dilatih oleh baginda SAW. Sahabat dah tak ada, para ulama ada di sepanjang zaman, dan inilah pesanan Rasulullah SAW. Alaikum, kamu peganglah kepada sunnahku dan sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajis. Kamu pegang sungguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin ini. Pegang sungguh. Khulafa'ir rasyidin tak ada. Turun pada para ulama seperti tabi'in sampai sekarang para ulama tetap ada, iaitu, dan inilah yang masuk hadis Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah waris nabi-nabi. Artinya dia mempusakai ilmu para anbiya, para rasul. Dalam konteks kita umat Nabi Muhammad SAW, dia yang menggantikan yang Rasulullah SAW untuk menjelaskan Quran tadi. Kalau Rasulullah dia menjadi pentafsir, pensyarah kepada Quran, maka bila Rasulullah tak ada, para ulama lah yang akan membantu manusia ini dalam memahami nas tadi. Nas sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله So, saya sambung sikit lagi yang berhenti dekat ulama' tadi. Jadi para ulama' itulah yang akan menjelaskan maksud Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau saya dalam tradisi pengajian agama, bidang saya lah, kita belajar antara ilmunya ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh ini ilmu untuk memahami dan antaranya untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW. Jadi dia ajar metod dia, manhaj macam mana, metod macam mana untuk memahami. Jadi para ulama susun. Jadi para ulama dia menyusun ilmu-ilmu ini, ilmu usul fiqh, ilmu mustalah hadis, bagi kita memahami hadis, nak tahukan hadis itu kedudukannya macam mana. Jadi ilmu itu sudah ada disusun para ulama. Jadi semua yang belajar bidang pengajian agama ini, dia akan belajar ilmu ni. Jadi ilmu inilah yang menjadi panduan untuk memahami nas tadi, memahami wahyu. Tapi liberal dia nak pisahkan itu. Dia nak pisahkan ilmu yang telah diajar oleh para ulama dalam memahami nas, dia nak pisahkan. Jadi satunya bila dia nak pisahkan itu, dia nak guna ilmu apa untuk memahami nas, untuk memahami wahyu. Maka dia pergi kepada akalnya sendiri dalam memahami. Jadi bila guna akal sendiri, akal ini memang satu, dia ada limitasi dia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah dalam Al-Quran. Kamu tak diberikan ilmu illa qalila, sikit saja ilmu yang bijak macam mana pun manusia ni, illa qalila, ilmu dia sikit saja. Yang lain-lain itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi bila wahyu turun untuk manusia, jadi manusia perlu ikut wahyu tersebut. Nak ikut wahyu macam mana? Maka ada ilmu yang disusun oleh para ulama yang banyak bergantung kepada yang kita panggil ilmu bahasa Arab pun dekat situ. Nahwu dia combine. Dan ilmu usul fiqh ni kena faham bahasa Arab, kena faham kaedah berfikir dan sebagainya supaya kita boleh memahami nas dengan baik. Jadi kalau kita lari daripada para ulama, maka ketika itu kita pergi pada liberal. Macam di tentang pembahagian pusaka. Pembahagian pusaka macam lizakari mislu hazil unsayain dalam Quran.
bagi orang lelaki dia dapat 2, orang perempuan dapat 1. Dalam kes, bukan semua kes. Dalam kes dia beradik contoh, saudara lelaki dengan saudara perempuan, seorang meninggal, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Anak lelaki RM2, anak perempuan RM1. Ada seorang lelaki meninggal, tak ada anak, tapi ada saudara dia. Anak tak ada saudara lelaki dan saudara perempuan. Saudara lelaki RM1, saudara perempuan RM50. Dia mesti 2 nisbah 1, 2 nisbah 1. Itu lizakari mislu hazil unsayain. Tapi ada gerakan yang timbul di Indonesia, dia seorang yang juga tokoh di Indonesia, dia cuba abaikan itu. Itu nas itu cuba abaikan sebab dia kata itu dulu. Semasa Quran itu turun, orang perempuan tak kerja, orang lelaki je kerja. Jadi menasabahlah 2 nisbah 1. Sekarang ni orang perempuan dah kerja, takkan nak bagi 2 nisbah 1. Memang akal akan terima cara pemikiran begitu. Tapi kita dipandu oleh wahyu, dipandu oleh kaedah memahami nas. Dan bila kita nak memahami nas ini, kita tak guna akal, kita guna apa kaedahnya. Kalau tepat kaedah ini, maka jadi begini. Jadi kalau kita nak pisahkan antara ilmu memahami nas yang disusun oleh para ulama, kita nak pisahkan ilmu itu dan kita nak fahami nas, maka kita akan dipandu oleh akal. Artinya dia akan guna kaedah dia. Instead of dia guna kaedah yang disusun oleh para ulama yang betul itu, dia akhirnya dia guna kaedah dia. Jadi mana dia boleh, macam mana dia nak pastikan kaedah dia betul? Artinya dia akan menghadapi masalah sebab dia juga tak boleh garanti kaedah dia itu kaedah yang betul. Jadi kita kena balik juga kepada apa yang diajar oleh para ulama kita. Itulah maksud al-ulama warasatul anbiya. Dan di sepanjang sejarah kita ni ribuan ulama yang dilahirkan dan mereka telah menyumbang dengan cukup banyak dalam semua ilmu, dalam tafsirnya, dalam hadisnya, fiqhnya, usul fiqhnya, nahwunya, sarahnya, balaghah, complete set, cukup untuk dibekalkan kepada orang kemudian, generasi kemudian untuk memahami Quran berasaskan kepada kaedah-kaedah itu. Tapi dia mesti qualified lah untuk itu, dia seorang yang belajar dalam hadis itu. Jadi kalau kita nak pisahkan itu, maka itu yang kita pergi kepada liberal. Dan sekarang ini saya tengok gerakannya cukup hebat dan kita bimbang kalau ini berterusan, dia boleh meruntuhkan syariat Islam itu sendiri. Sebab kita nak runtuhkan syariat ini, dia akan runtuhkan benda-benda bawah dulu. Dia akan runtuhkan dulu para ulama, runtuhkan para kitab kita tak tepi. Kita runtuhkan para ulama, kita runtuhkan metod memahami nas, kita runtuhkan semakinnya syariat itu akan runtuh. Itulah matlamat daripada gerakan liberal di barat. Dan akhirnya yang akan menimpa balanya akan terkesan kepada kita umat Islam, dan akhirnya syariat sudah tidak lagi menjadi asas dalam kehidupan manusia, dan itu cukup bahaya. Sama macam pada macam gerakan untuk membebaskan Nabi Muhammad daripada mukjizat. Dia melihat Nabi Muhammad ini sebagai seorang manusia biasa, dia terima wahyu, tapi mukjizat itu kita letak tepi. Sebab dia mulai berfikir secara akal. Bila tolak mukjizat, dia akan tolak Isra' dan Mi'raj. Dia akan tolak perkara-perkara yang boleh yang digunakan kepada, yang diberi keistimewaan kepada Muhammad untuk mengukuhkan ajarannya itu, yang dia bawanya itu. Dia akan tolak, akhirnya tolak mukjizat, akhirnya dia tolak Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, akhirnya Muhammad sebagai manusia biasa. Itu pengakhirannya. Jadi inilah gerakan liberal yang kita bimbang, dia akan tolak sikit, akhirnya syariat itu akan runtuh. Itu yang kita cukup bimbang sekarang ini. Baik, rasanya jelas muslimin yang dirahmati Allah. Maksudnya bukanlah kita ini mengenepikan akal, kan? Akal itu kita masih guna untuk memahami nas, yakni Al-Quran dan hadis Rasul, mengikut disiplin kaedah yang telah ditunjukkan oleh ulama. Itu main point dia, kan? Dan bagaimana ulama mencipta kaedah, dia akan balik kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul, kemudian diwarisi oleh sahabat, tabi'in, tabi'in. Daripada situ ulama merangka kaedah. Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi macam sahib Samah sebutkan tadi, kenapa liberal ni mudah diterima? Sebab dia membawa akal. Bila membawa akal sangat mudah. Oh masuk, oh betul, oh logik, oh munasabah.
Kan? Muslimin dan rahmat. Itu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita pakat sama-sama dari semasa ke semasa tambahkan ilmu supaya dapat kita sama-sama benteng diri kita daripada sebarang bentuk anasir, ancaman, pemikiran yang boleh merosakkan Islam dan iman itu sendiri. Baik muslimin dan rahmati Allah. Saya dapat green light daripada Ketua Imam Ustaz Sofi tadi untuk extend sikit lah muslim, dan jadi saya ambil ruang juga di sini sebab kita ada juga satu soalan yang menarik minat untuk saya kongsikan dengan jemaah juga pada malam ini. Kok mungkin kita hari ini dah lepas lah, pada PKP lepas dah ada satu norma baru di mana kita sembahyang jemaah di rumah. Kan? Suami-suami, ayah-ayah ni pakat jadi imam belaka. Kan? Jadi bila jadi imam ni, maka timbul persoalan berkaitan baca ayat Quran. Kan? Ayat Quran kan ada ayat dia membawa suatu kisah, membawa suatu cerita. Jadi boleh ke macam kita nak berhenti cerita tak habis lagi nak berhenti dah? Kan? Ataupun nak kena habiskan dulu. Jadi kok mungkin doktor boleh komen sikit pandangan. Nasihat saya lah, sebab memang ramai yang dapat pengalaman baru menjadi imam masa musim PKP itu, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilantik sebagai imam. Ramai orang nak bawa jadi imam tak dapat. Tapi masa PKP baru ni ramai jadi imam, termasuklah imam sembahyang raya kan. Cukup kadang-kadang cukup macam-macam cerita terdengar kan. Saya kat rumah saya pun saya suruh anak saya jadi imam, lepas tu suruh anak seorang lagi jadi khatib. Dah kita pelbagaikan peranan anak-anak tu supaya mereka juga terlatih dan sebagainya. Dan ada yang tak biasa kadang-kadang tu jadi imam. Jadi nasihat saya untuk yang begini, jangan paksakan diri membaca surah-surah yang panjang. Jangan paksakan diri. Dah jadi imam tu cukup-cukup baik dah. Paling kurang inna a'tainakal kausar pun cukup baik. Fasalli rabbika inna syani'aka huwal abtar. Paling kurang. Sebab kalau dia baca ayat-ayat lain, dia tak habis kan. Alif lam mim tak ingat. Zalikal kita tak ingat. Nashrah laka sadrak. Sudah tu ayat alif lam mim nashrah laka sadrak, bukan alam nashrah dah. Jadi nasihat saya, bacalah surah-surah yang biasa kita baca, yang komplit satu surah. Kalau kita mampu qul huwallah, baca qul huwallah. Tidak ada cacat celanya dengan membaca surah yang pendek dalam Al-Quran. Bahkan saya tanya para ulama di belah-belah Hadramaut, dia kata dia lebih suka membaca surah yang pendek yang dia ingat daripada awal sampai akhir berbanding surah yang panjang yang dia mungkin dia seorang ingat tapi makmum tak ingat. Jadi makmum nak follow tak boleh. Tapi kalau yang surah pendek, makmum yang belakang ni kita kena raikan, dia boleh ikut. Kita baca Wadduha, makmum belakang boleh follow. Kalau imam silap pun dia boleh tegur. Kita baca surah panjang, sudah. Imam pun tak tahu kat mana nak berhenti, makmum lagi dah tak tahu. Jadi nasihat saya, kalau kita baru-baru jadi imam, bacalah surah-surah yang pendek. Sebab itu ulama dulu dia panggil ayat lazim. Ulama kita dulu, tutup guru kita dulu, yang penting sangat anak-anak apa surah lazim. Ayat lazim daripada Wadduha sehinggalah kepada An-Nas. Kalau di atas dia bagi kan Qisar dan Mufassal, Tiwal dan Mufassal daripada Al-Hujurat, tu ke bawah dia panggil Qisar dan Mufassal. Jadi yang dia suruh baca ia ayat lazim, Wadduha sampai An-Nas. Itu penekanan pada ulama kita dulu dan berjaya. Bila untuk guru kita tekan begitu, seorang pun tak ada yang tak ingat ayat lazim. Adalah sekali-sekala seorang dua, tapi kebanyakan kita yang mengaji Quran masa budak dulu, kita akan ingat ayat lazim. By the time masuk sekolah rendah juz 1, kita ingat ada ayat lazim. Hak lain kita tak ingat lagi. Jadi nasihat saya, jangan terlalu excited bila dah jadi imam nak baca surah panjang yang kita tak tahu nak mula di mana, nak berhenti di mana. Tapi baca surah yang pendek tapi dia komplit. Wadduha sampai akhir, Alam Nashrah sampai akhir. Satu surah komplit dan ikut turutan. Dalam kita sembahyang ni sunat kita baca surah rakaat pertama, diikuti rakaat kedua dengan surah selepas itu. Kalau Wadduha ikuti dengan Alam Nashrah. Kalau Alam Tara Kaifa ikuti rakaat kedua dengan Li'ila fi Quraisyin. Kalau Izaja Tabbas Yada. Kita ikut turutan itu sunat. Jangan kita baca Alam Nashrah rakaat pertama, rakaat kedua Wadduha.
sah sembahyang, tak ada masalah. Tapi makruh kita baca dalam bentuk begitu kita tak ikut turutan. Jadi nasihat saya, jangan yang para isteri pun jangan duk paksa suami baca surah panjang-panjang. Seksa. Jadi satu stres untuk suami, nanti naik darah, kena stroke kerana isteri duk paksa baca surah panjang pun susah hati je nanti. Jadi baca reka-reka, simple. Islam ni mudah. Buat yang kita mampu, tidak ada cacat celanya baca inna a'tainakal kautsar. Itu ayat Al-Quran, dia beri ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada masalah langsung. Dia ulang ayat sama buat apa? Sebab tak ingat ayat lain. Rakaat pertama Maghrib izaja tabbas yada, Isya izaja pula tabbas yada pula, subuh izaja tabbas yada pula. Tak ada masalah. Teruskan dengan bacaan begitu, dia dah dapat pahala menjadi imam dapat pahala. Allahumma ghfir lil muazzini wa arsyidil a'immah. Ampunilah para muazzin dan beri petunjuk kepada para imam. Dia dapat pahala dapat sebagai imam walaupun surah pendek. Nabi tak kata wa arsyidil a'immah, imam-imam yang baca surah yang panjang, dah baca pendek pun dapat pahala sebagai imam. Yang ikut di belakang sebagai makmum, imam baca surah pendek, dia ada dapat pahala berjemaah. Tak perlu risau tentang baca surah yang panjang-panjang ni. Cuma bagi anak-anak kita yang hafiz, yang apa semua, dia pun nak mulazamah, nak orang panggil nak exercise bacaan dia. Kalau dia jadi imam, dia bacalah surah-surah panjang. Tapi raikan yang sebagai soalan yang tanya tadi, raikan, jangan berhenti ayat tak habiskan ayat, mula daripada awal cerita, jangan berhenti tak ikut storynya yang betul. Jadi raikan yang itu. Tapi yang asasnya bacalah surah yang mana-mana yang mampu, tidak ada cacat langsung dalam baca surah yang pendek itu. Wallahu a'lam. Itulah seronok juga ya kalau imam baca Al-Kautsar, lepas tu Al-Ikhlas. Memang kalau itulah kan, sebab dalam hadis pun Rasul kata imam ni kena meringankan kan dia punya bacaannya. Okey, baik. Jadi saya ingat yang akhir lah, sebagai akhir dan juga penutup, mungkin Sahibus Samahah Doktor boleh juga beri nasihat kepada saya sendiri dan juga mungkin sidang jamaah semua, yang mana hari ini ada juga satu sikap di mana kita ni terlalu mudah untuk menghukum ya, hanya dengan sekerat klik video dah terus kita kata macam-macam lah, tong hukum gitu, hukum gini kan. Jadi apa stand sepatutnya kita sebagai orang yang nak mencari suatu nilai iman, nilai taqwa yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah itu sebetulnya sikit je pun hukum? Adakah begitu ataupun mohon nasihat saya bersama? Silakan. Dalam ayat Al-Quran ada difirmankan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang seorang fasik kepada kamu dengan satu berita, fatabayyanu. Tabayyun artinya ambil penjelasan dulu, koreksi dulu sumbernya di mana, betul atau tidak betul. Itu je asasnya kepada apa yang kita menerima suatu perkara ataupun menerima suatu berita. Ya, zaman sekarang ni zaman orang boleh edit macam-macam sekarang ni kan. Saya dengan Ustaz Radhi ni mungkin orang letak orang lain rupanya dalam gambar, ditukar gambar. Dia pun orang boleh edit, suara orang boleh edit, gambar orang boleh edit. Jadi kita jangan cepat percaya kepada suatu perkara. Musim apa nama ni berlaku zaman sekarang. Ada satu klip video yang berlaku 2 tahun lepas, dia bawa sama sekarang, dia bawa hari ni. Orang pun tengok, sudah rupanya tu video lama pun boleh berlaku. Jadi macam-macam sekarang ni. Ini balik kepada adab sesuatu perkara, adab seorang manusia untuk melanjutkan berita yang dia terima dan memulakan sesuatu berita. Kalau dia yang mula-mula nak hantar berita, pastikan berita itu berita yang betul, tepat, sahih dan ada faedahnya untuk dia share dengan orang lain. Orang yang menerima berita ni pula tabayyun, pastikan berita yang dia terima berita yang betul. Kalau berita itu tak dijamin betulnya, dia pun tak percaya,
Jangan paskan kepada orang lain, jangan forward kepada orang lain, jangan share kepada orang lain. Itu saja adab kita dalam semua perkara lah. Sama ada zaman ada WhatsApp, zaman sebelum ada WhatsApp, itu prinsip yang perlu ada dan etikanya dalam kita menguruskan berita yang masuk dalam telefon kita sekarang ini dengan berbagai-bagai sumber dan berbagai cerita. Kadang-kadang cerita tu kita pun tak percaya, tapi kita forward kepada orang lain. Saya pun tak percaya, tapi forward dah. Tolong fikir dah, saya pun tak percaya. Dia tak percaya, dia forward kepada orang lain. Orang yang terima tu pula forward ke lain. Orang yang terima tu dia tak forward sekali yang saya tak percaya ni. Dia forward orang tu dah terima. Dia menjalanlah berita dalam masyarakat. Dan kadang-kadang ada yang menjadi mangsa kepada berita yang kita forwardkan itu. Dan banyaklah orang yang menanggung musibah yang disebabkan cara kita passing berita di kalangan masyarakat yang sangat mudah sekarang ni. Saya tengok, ialah macam kita zaman sekarang ni, zaman yang hidup dalam dua keadaan. Kita sempat hidup dalam keadaan belum ada WhatsApp dan sempat hidup dalam keadaan ada WhatsApp. Tapi anak muda sekarang ni yang lahir dalam umur 10 tahun sekarang ni, mungkin dia dah lahir dalam dunia yang dah ada ni, yang dah ada dunia maklumat pelik ni, maklumat yang maju ni. Dia mungkin agak susah lagi, agak lebih lagi perlu dipandu mereka ini, sebab mereka terus hidup dalam dunia yang sudah begitu. Tapi kalau macam kita, macam saya, umur saya dekat dengan separuh abang ni, kita hidup dalam dunia tu. Kita hidup zaman dulu, zaman sebelum ada WhatsApp, ni kita hidup zaman sekarang. Kita boleh relate lagi dunia dulu. Mana kita lebih berhati-hati, sebab kita pernah duduk zaman dulu, dan zaman sekarang kita hidup, kita lebih berhati-hati. Tapi generasi sekarang, mereka ini perlu lebih dipandu. Kalau saya mungkin antara orang yang terlewat sekali yang guna iPhone, smartphone ni, yang pakai WhatsApp ni baru dalam 5 tahun lepas, 6 tahun lepas saya guna. Sebelum tu saya tak pakai, duduk pakai telefon lama tu. Orang nak kontak apa susah. Kemudian oleh kerana keadaan memerlukan, kita pun pakai. Tapi kita jagalah prinsip dan etika dalam menguruskan berita tadi, dalam menerima dan menghantar berita, dalam share dan dalam berkongsi sesuatu berita. Itu yang perlu kita laksanakan. Dan ini pun kita kena banyak buat kerja juga dalam memberi nasihat kepada anak-anak kita lah, khususnya anak-anak kita, cucu kita, jiran-jiran kita, anak beranak kita, orang kenalan kita, sasang pesan supaya kita menguruskan maklumat ini dengan baik. Dengan sebab maklumat je kita boleh hancur dengan sebab maklumat yang salah. Ada seminit lagi kata-kata akhir pada ni. Mudah-mudahan perkongsian ringkas pada malam ini dengan cara yang macam ni, cara diajukan soalan dijawab bagus juga macam tu. Kalau tidak saya seorang nak bercakap, jenuh juga nak terusi seorang nak bercakap setengah jam kan. Jadi ada celah-celah begitu dengan moderator dan saya menjawab. Dan mungkin lepas ni saya tanya pula yang hadir, begitu berkongsi pandangan, berkongsi maklumat, itu lebih interaktif. Jadi mudah-mudahan dengan cara begini malam ni, walaupun singkat, tapi keberadaan dalam suatu majlis begini, satu keberadaan yang sangat mulia. Ma qala qaum yazkurullah illa haffazhumul malaikah wa nazalat alimur rahmah wa nazal alaihimus sakinah. Tidak ada suatu kaum itu yang duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala macam kita ini, kecuali haffazhumul malaikah, malaikat merendahkan sayapnya, wa nazal alaihimus sakinah, dan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam, dan itu malaikat sedang menutup sayapnya kepada kita, dan ketenangan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, satu lagi disebut wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat juga menutupi kamu. Dan rahmat ini perkara yang sangat kita nak dalam hidup kita ini, sebab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahibus samahah Dr. Luqman bin Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, yang pada malam ini saya istilahkan sebagai suatu pertemuan pengenalan lah, dengan sidang jemaah Qaryah Masjid At-Taqwa. Jadi mungkin insya-Allah selepas ini kiranya ada program-program susulan, mungkin dipersilakanlah untuk berurusan dengan pihak Jemaah Muftiyah Persekutuan. Semoga pengenalan ini sebagai suatu loncatan untuk ukhuwah kita, berukhuwah
terus berkekalan mudah-mudahan insya-Allah untuk ukhuwah dan juga untuk ilmu, demi untuk kita sama-sama mencapai suatu matlamat yang besar dan utama, yakni mencari redha dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, terima kasih juga dan tahniah kepada sidang jemaah yang tetap berada di tempat masing-masing sepanjang lebih kurang kita bersama sejam lah lebih kurang. Yang mudah-mudahan sejam bersama kita ini menjadi suatu asbab untuk kita sama-sama beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala terus memandu kehidupan kita semua dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan hidup kita ini senantiasa kekal di atas landasan yang diridai Allah. Hari ini Allah berikan kehidupan yang baik kepada kita, juga kita mengharapkan dengan jalan ini jugalah Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dengan kebaikan, dan seterusnya kita akan beroleh husnul khatimah mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih kepada Sahibus Samahah sudi bersama kita pada malam ini, dan juga saya mohon ampun dan maaf kiranya ada cacat cela sepanjang saya mengendalikan majlis bicara santai kita bersama Mufti pada malam ini, untuk kita sama-sama mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil ilmu mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.